Baik, kita beralih ke negeri di bawah Bayu. SPR siap siaga hadapi PRN Sabah ke-17. Perinciannya bersama Rozi Lawati Asik di Kota Kinabalu. Silakan Rozi. Ya, Farhatul, bagi memastikan pilihan raya negeri PRN Sabah ke-17 berjalan lancar, 33,000 petugas pilihan raya telah diberi latihan insentif serta simulasi operasi dan bersedia untuk digerakkan di seluruh negeri. Kita juga sudah bersedia daripada segi logistiknya. Sebanyak 25 pusat penjumlahan rasmi undi akan dibuka dan juga sebanyak 940 pusat mengundi 58 pada undi awal, dan juga kita sudah bersedia untuk gerakkan semua aset pengangkutan kita, baiknya helikopter, baiknya pacuan 4 roda dan bot untuk membantu kita. Beliau yang ditemui selepas rancangan Borak Onsoi di studio TV RTM turut menasihati pengundi untuk menyemak saluran dan pusat mengundi melalui MySPR. Dalam pada itu, beliau mengingatkan semua parti dan calon bertanding mematuhi undang-undang sepanjang berkempen. Berkempenlah, bersainglah daripada segi idea dan juga polisi yang nak dibawa kepada Sabah, negeri Sabah ini sendiri. Saya harapkan tidak ada politik-politik kotor dimainkan dan teruskan berkempen dengan cara yang sihat. Dan saya juga nak ingatkan bahawa pada hari mengundi 29 itu nanti tempoh berkempen itu sudah tamat. Jangan pada hari mengundi itu cuba nak meraih undi lagi lah. Hari pengundian PRN Sabah ke-17 ditetapkan pada 29 November manakala undi awal pada 25 November. Hanya satu aduan berita palsu diterima Pusat Media PRN Sabah ke-17 sejak proses penamaan calon hingga tempoh berkempen berlangsung. Timbalan Menteri Komunikasi Tioni Ching berkata, MCMC dengan kerjasama PDRM sentiasa memantau dan mengawal aktiviti di media sosial. Menyeru, menasihat semua netizen supaya menjadi seorang netizen yang bertanggungjawab. Tidak pasti, jangan kongsi. Janganlah kongsi berita-berita palsu untuklah memenang undi, kerana itu bukan cara yang betul. Kami nak pastikan bahawa dalam kempen ini semua calon-calon, semua parti politik yang terlibat bolehlah menjalankan satu kempen yang sehat, kempen yang konstruktif di mana kita kemukakan pandangan kita, cadangan kita, manifesto kita untuklah rakyat Sabah. Dalam perkembangan berkaitan, beliau memaklumkan petugas media di kawasan pedalaman boleh mendapatkan maklumat melalui Pusat Transformasi Nasional NADI. Sehingga kini, 185 petugas media menggunakan fasiliti Pusat Media Kementerian Komunikasi PRN Sabah ke-17 yang dibuka di Kota Kinabalu, Sandakan dan Tawau. Hari ke-9 kempen PRN Sabah ke-17 semakin rancak. Calon GRS Dun Telupit Datuk Johnny Bonje Kurun mengutamakan peningkatan ekonomi belia, pendidikan, kesihatan dan keselamatan serta menambah baik infrastruktur. Keutamaan selaras tawaran manifesto GRS yang menekankan kestabilan, kemajuan dan kesejahteraan rakyat. Ekonomi untuk belia melalui apa yang saya sebutkan tadi sebagai ini perancangan bandar baharu. Kedua, mengenai dengan penaikan taraf infrastruktur, air dan juga jalan-jalan perhubungan. Dan ketiga, pendidikan, kesihatan, keselamatan. Beliau memperhebat kempen dengan mendekati penduduk menerusi jelajah ceramah umum di Telupid. Sementara itu, calon GRS Dun Karambunai Dato' Arsyad Idris fokus isu pewartaan kampung sekiranya dipilih sebagai adun bagi memastikan setiap komuniti kampung mendapat pengiktirafan rasmi sekaligus memudahkan proses pembangunan dilaksana. Kita telah pun melaksanakan tugas kita sebagai ketua bahagian dulu sebelum jadi wakil rakyat. Kita telah menggeser 10 buah kampung tidak termasuk kampung Tubobon Baru ini. Kerana Tubobon Baru ini telah pun digeser sekian lama melalui Jabatan Ugama Islam Sabah. Beliau ditemui selepas menziarahi penduduk di Kampung Tebobon Baru.
Datuk Arsyad turut memperkukuh hubungan di peringkat akar umbi melalui lawatan mesra ke kampung-kampung dalam Dun Karambunai, sekaligus mendengar sendiri keperluan dan masalah dihadapi penduduk setempat. Lebih 800 jentera kempen GRS Dun Lamag digerakkan pada PRN Sabah ke-17. Jentera menjalankan kempen setiap hari di 7 pusat daerah mengundi PDM kawasan Lamag. Bagi calon GRS Dun Lamag, Johai Nizam Shah Johari, meskipun saingan sengit namun penekanan aspek profesional serta harmoni antara parti dan calon menjadi tunjang persaingan positif. Kerana mood orang Lamag kini mahukan perubahan. Mereka mahu mengubah pemimpin dan mereka percaya kepada kerajaan yang sedia ada ini dengan inisiatif-inisiatif yang boleh diterima rakyat. Seperti bantuan tunai syukur 300 yang diberikan kepada orang-orang miskin, bantuan rumah percuma SMJ yang setiap tahun ada peningkatan 10 buah. Beliau ditemui dalam program ceramah di Kampung Berjaya 1 Kinabatangan. Sementara itu, Naib Presiden GRS Datuk Masyong Banah yakin pengalaman sebagai pemimpin pembangunan masyarakat serta sikap prihatin Johai Nizam Shah terhadap keperluan rakyat bakal menjadi titik tolak kemenangan GRS di Dun Lamag. Demi Merotai Sejahtera, itu manifesto calon Pakatan Harapan PH Dun Merotai, Datuk Ruji Ubi yang merangkumi 5 tema dan 10 agenda pembangunan. Dalam sidang media di kediamannya di Tawau, beliau menjelaskan manifesto ini memberi tumpuan kepada peningkatan peluang pekerjaan, perniagaan belia, pembangunan ekonomi setempat serta pengukuhan kemudahan asas. Dalam konteks ekonomi, dalam tempoh jangka sederhana 1 hingga tahun ini, keperluan untuk mewujudkan peluang pekerjaan dan juga perniagaan kepada belia-belia ni sangat penting. Satu lagi kesihatan. Yang ini saya sebut juga, pernah saya sebut, bahawa keperluan supaya Merotai ini ada pusat rawatan hemodialisis lah. Datuk Ruji turut menyatakan komitmen untuk membina kompleks sukan, memperluas ruang niaga belia dan menambah baik kemudahan asas. Pembangunan Pekan Merotai Baharu turut menjadi antara agenda utama sekiranya beliau diberikan mandat. Tegasnya, pengalaman mengurus projek kritikal seperti SMK Titingan dan SMK Tandek 2 memberi keyakinan untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan di Merotai. Di Kinabatangan, Jentera Pilihan Raya BN Dun Lamag melaksanakan kempen secara dalam talian tanpa ceramah fizikal. Kempen berfokus kepada penggunaan media sosial untuk mendekati pengundi, terutamanya anak muda. Menurut pengarah Jentera BN Lamag Muhammad Kurniawan Naim Bung Mokhtar, pendekatan digital ini diperkukuh dengan elemen hiburan sihat bagi menambah tarikan dan memastikan sokongan pengundi kekal bersama BN. Sampai hari ini tidak ada satu ceramah perdana yang Barisan Nasional lakukan di Lamag. Ini kerana kita mendapati ceramah dilakukan secara online yang lebih berkesan dan bagi memastikan pengundi-pengundi kita terus menyokong Barisan Nasional, kita pastikan kita selitkanlah juga dengan sedikit hiburan untuk anak-anak muda. Beliau ditemui semasa konsert Bersatu Hati BN Lamag. Usia bukan penghalang untuk berkhidmat kepada rakyat. Itu tekad calon paling tua di Dun Bingkor, Thomas Anggan, 86 tahun pada PRN Sabah ke-17. Tulis Simon ada perkongsiannya. Thomas, Presiden Parti Kebangsaan PKS, menyertai arena politik selepas bersara, kali pertama bertanding pada tahun 1985, diikuti tahun 2018. Pada PRN Sabah ke-17 kali ini, beliau berhadapan saingan 9 penjuru di Dun Bingkur. Meskipun mengidap penyakit buah pinggang, beliau tampil dengan mengekal strategi kempen bersemuka, turun padang menyantuni penduduk kampung. Dulu waktu kami bertanding, kami pakai itu loudspeaker itu. Angkat. Tapi tidak semua lah. Jadi kami pergi kampung ke kampung ceramah ataupun one to one basis. Faham lah. Selain daripada itu, kereta pun tiada. Jalan kaki lah. Macam di sini saya boleh jalan. Melainkan kalau pergi persiangan adalah kereta itu pun siwa-siwa lah.
sokongan isteri tercinta menjadi sumber kekuatan sejak bergiat aktif dalam arena politik. Saya sebagai isteri, saya menyokong perjuangan dia kerana dia minat juga dalam politik ini. Saya minat dan juga anak-anak pun menyokong walaupun dia sudah berumur. Kami semua sokong sama dia lah. Beberapa calon muda di Dun Bingkur menyifatkan persaingan antara calon baharu dan berpengalaman penting bagi memberi pilihan terbaik kepada pengundi. Antara calon yang kira paling veteran lah dalam 500 lebih orang tu ada bersama saya. Jadi kami pun saling kempen bersama kerana kita percaya dalam pilihan raya ini kita mau perpaduan dan kita raikan demokrasi bersama. 14 hari untuk menentukan siapa yang dipilih untuk wakil rakyat. Kita terserah siapa yang dipilih antara yang muda ataupun kita punya legend. Pertemuan generasi berpengalaman dan calon muda di Bingkur kali ini memberi dominasi baharu kepada pemilihan rakyat dengan usia bukan lagi penghalang untuk terus berbakti. Lulis Semon, RTM. Pendidikan dan pekerjaan nadi masa depan Sabah. Di sebalik perancangan yang diatur, adakah rakyat negeri di bawah Bayu sudah bersedia? Ikuti perkongsian Alicia Ornella Michael dalam Aspirasi Bayu. Saya harap kerajaan dapat memberikan keutamaan kepada pelajar Tibet untuk dalam bidang pendidikan seperti yang kami pelajari sekarang. Macam kemahiran lah, macam contoh saya pasang bata lah kan. Saya pasang bata ni dia nak guna AI. Mungkin saya akan guna kemahiran saya itu untuk buat jadi usahawan saya lah. Generasi muda mahu masa depan yang tidak ditentukan oleh nasib semata-mata. Mereka mahukan peluang untuk belajar, mencuba dan berjaya. Yang penting saya yakin sama diri saya, sebab selama 1 bulan saya di sini pun banyak peningkatan yang saya dapat. Jadi apalagi 5 tahun akan datang kan, mesti akan lebih bagus. Ya, saya sentiasa akan improve diri saya walaupun ada experience 5 tahun ke 10 tahun ke, kita akan tetap mencari benda yang baru untuk belajar, untuk kita improve diri kita lagi bagus. Teknologi seperti automasi dan kecerdasan buatan dijangka menamatkan 1/5 pekerjaan sedia ada di Sabah dalam tempoh 5 tahun. Di sebalik cabaran, lahir peluang baharu pekerjaan masa depan dalam teknologi, digital dan industri kreatif. Sabah juga dalam perancangan untuk set up the AI Center akan menggalakkannya ada orang cakap pekerjaan seperti penganalisis data dan pembangunan perisian, pakar keselamatan cyber dan jurutera AI lah. So itu berkait rapat dengan digital. Institusi di Sabah mula berubah, bukan sekadar mengajar teori tetapi melatih rakyat untuk bersedia. Kami lebih sekarang ni mengalihkan daripada teori tetapi kepada yang berasaskan kepada kompetensi, yang berasaskan kepada teknologi, yang berasaskan kepada problem solving. Macam mana nak menyelesaikan masalah persekitaran ataupun di tempat kerja. Selari dengan hala tuju Kerajaan Negeri Sabah dalam meningkatkan blue economy, kita bakal bekerjasama dengan sebuah syarikat iaitu Eternity Subsea untuk menganjurkan kursus underwater welding dan commercial divers. Kita ada MOU untuk memastikan peluang dan juga pelaksanaan dari segi penawaran pasaran buruh ini dapat kita laksanakan bersama Sabah Job Portal dan juga My Future Job di bawah Perkeso.
Sabah boleh bersaing jika rakyatnya bersedia. Di sebalik cita-cita anak Sabah, terselit harapan agar pendidikan benar-benar menjadi jambatan kepada kehidupan yang lebih baik. Elisha Ornella Michael, RTM. Sekian perkongsian dari negeri di bawah Bayu. Ikuti lebih banyak perkembangan semasa dalam Berita Wilayah bersama Farhatul. Setiap undi membawa suara dan harapan rakyat Sabah. Undi 2025, salam Malaysia Madani. Baik, terima kasih Rosie.